Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Amir. Khabar sihat? Alhamdulillah sihat. Cik Amir apa khabar? Sihat? Okey. Alhamdulillah. Okey. Moga lain pun okey. Saudara Mhm. kita berkati hati kita dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. So, ya Alhamdulillah. Terima kasih semua yang ada sama kami. Kami dah masuk ke minggu yang kelima. Betul lah, lima. Ya, Enam. betul. Minggu Oh, ya, ke-6. 6. Ah, Minggu ke Oh, tepat betul lah. minggu So, ke-6 minggu dan dah masuk nota ke-6. nota ke-6. Tajuk dia sakitnya tidak dihargai. Ha, Hmm, dia bukan sakit tu tak dihargai, maknanya kita ni tidak dihargai itu sakit. Betul tak? betul? Oh, So nak tahulah daripada Azura sendiri. Sebagai mukadimah, kenapa masukkan nota sakit tak dihargai ni dalam buku pesan buat hati dan nota kali ni tentang apa Azura? Bismillah. okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey. Tentang tidak dihargai antara perkara pahit yang manusia benci, yang manusia tak suka apa yang orang buat dekat dia, yang sukar untuk dia lupakan, dan jangan disangka ia boleh memudaratkan kehidupan orang lain sampai boleh jadi murung, sedih melampau-lampau disebabkan selalu mendambakan perhatian, ingatan dan penghargaan daripada manusia yang salah. Dan untuk secara ringkas ni lah catatan yang saya tuliskan dalam nota 6, sakitnya tidak dihargai macam permulaan dalam permulaan ayat dalam pada muka surat 187, kerana balasan daripada manusia yang tusukannya cukup tajam dan membinasakan, hati ini terpaku dengan ketidakpuasan dan kemarahan. Sering saja hati sendiri ditolak ketepikan gara-gara kita asyik sibuk mengutamakan hati yang lain dengan alasan sayang dan ikhlas. Kesudahannya, kekesalan disebut yang tidak berjanji dapat kita melupakan. Okay, kita tidak menafikan fitrah manusia, apa yang kita rasa, apa yang kita persoalkan, macam tertulis dalam nota ni, aku berbaik dengan orang, aku tak pernah buat apa-apa dekat orang, tapi kenapa orang balas buruk pada aku. Persoalan kita, pertikaian kita, apa yang kita rasa, ini memang fitrah kita. Bila kita bergelut dengan emosi sendiri, lagi-lagi inilah bila kita buat baik tapi orang tak menghargai kita, tak lupa kita. Tapi di sebalik semua tu, dalam keburukan kita nampak tu apa yang kita boleh simpulkan semula dengan kebaikan yang kita tak dapat daripada manusia tapi Allah bagi pada kita. Itu yang saya tuliskanlah dalam nota sakitnya tidak dihargai. Menyimpulkan semula kebaikan untuk kita berdamai dengan hati dan perasaan kita. Okey Zura. So cakap pasal buat baik ni kan, yang tidak dihargai. So bila kita buat baik ni, kita dari kecil lah kita dah dengar daripada mak ayah kita, cikgu cakap, buat baik dibalas baik. Buat baik mesti paling tidak pun orang cakap terima kasih lah kan. Tapi sebaliknya pengalaman kita semakin kita dewasa ni kan, tak semua kebaikan kita buat tu dibalas dengan kebaikan. Paling kurang Hmm. terima kasih tadi lah. Terima kasih pun tak, senyum pun tak kan. Jadi apa ayat kalau boleh lah daripada Zura nak pujuk hati ni Zura, supaya orang cakap nak pujuk hati lah, move on dengan penghargaan manusia ni. Bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, apa-apa je kebaikan kita buat, kebaikan tu melambangkan diri kita, kepribadian kita. Dan kebaikan tu takkan hilang. Keletihan kita akan hilang tapi kebaikan kita takkan hilang, akan kekal. Dan kebaikan tu sebenarnya akan kembali semula pada kita. Barangkali kita tak dapat balasan baik daripada orang, tapi kita, orang kata apa, Allah akan bagi kebaikan dekat kita tu, yang semula, yang sesuatu yang dikembali pada kita tu, mungkin barangkali Allah hindarkan kita dari menjadi bahan hinaan dan kutukan orang. Lepas tu kan boleh jadi kita mendapat pulangan dari segi nikmat kesihatan yang baik, dan impian kita termakbul, barangkali hajat kita tertunai. Allah balas dalam bentuk yang pelbagai dan tak semestinya dari orang, atau orang kata apa,
sesiapa sajalah. Itu yang kita kena ingat lah, insya-Allah. Maknanya balasan kebaikan tadi bukan semestinya dalam bentuk siapa yang kita buat baik tu lah. Macam tu lah bagi tahu tadi lah. Sama ada nikmat-nikmat yang lain lah. Macam sehat, macam nikmat lain yang kita doa Allah makbulkan. Tapi tak semestinya dalam bentuk penghargaan manusia tu tadi. Okey, faham. Okey, next. Cakap pasal kebaikan tak dibalas ni, sakit tak dihargai ni sebenarnya dia soal bagi saya ikhlas lah. Ikhlas yang mana kalau boleh tu kita nak buat ikhlas ni yang saya belajar, Ustaz bagi tahu, orang puji ke keji ke sama je, tak ada beza. Maknanya kita buat ni semata-mata nak sukakan Allah. Jadi balik pada tadilah. Dia manusia ni dia punya perasaan ni dia bolak-balik kan. Waktu dia tengah ingat tu okey. Tapi waktu dia terlupa, buat baik tu orang tak balas kan. Lepas tu pula dapat pula bukan saja tak balas, dibalas pula dengan cakap sebaliknya lah. Dihargai, dimarah pula contoh kan. Jadi, kalau orang cakap lah nak cari redha Allah ni, macam mana kita nak apa kalau boleh daripada Zura lah kata-kata nasihat lah kalau boleh dikongsikan supaya kita ni buat tu semata-mata nak cari redha Allah, bukan nak cari penghargaan manusia tu. Okey, bismillah. Cik Abel, sekejap eh. Abah. Abah. Sekejap. Tutup. Minta maaf. Okey. Berbalik pada soalan tadi, nasihat kita untuk mencari redha Allah. Kita baca macam je lah. Kita buat baik untuk Allah. Kita bila buat baik dengan orang, itu urusan kita. Kalau orang lain yang berlaku tidak baik kat atas diri kita, itu antara urusan dengan Allah. Sekarang ni kita banyak kena fikir pasal manfaat kita je. Apa yang kita nak dalam hidup kita, tujuan hidup kita, prinsip hidup kita. Kita buat untuk Allah suka, untuk Allah sayang kita, untuk Allah redha dengan kita. Sebab kita, satu yang kita mendambakan adalah ketenangan. Bila kita tenang, insya-Allah kita bahagia. Sebab ada orang bahagia, tak semestinya dia tenang. Tapi orang yang tenang, dia akan bahagia. Jadi, hidup kita ni bukan bergantung pada seberapa ramai manusia yang senang dengan kita, yang suka dengan kita, tak. Tapi, sebanyak mana Allah kasih dan cinta pada kita. Dia balik pada tadilah. Kita buat ni bukan sebab manusia. Kita saya pegang tu. Okey. Sebagai kesimpulan penutup, kalau boleh kongsikan petikan buku ni Zura. Mana yang kita nak kongsikan? Buku sedap tu apa? Okay, saya tertarik untuk kongsikan petikan dalam muka surat 189. Okay, saya baca. Tentu saja kita menganggap balasan buruk sebegitu hanya jatuh pada hidup orang yang berkelakuan teruk. Tetapi sesaat baru kita tersedar, tiada jaminan bagi diri sesiapa pun yang bebas daripada dugaan yang melibatkan hati dan perasaan, walau seseorang itu bukanlah manusia jahat. Hidup yang terluka, pandanglah ia sebagai pengajaran dan pengalaman. Usah pertikan mengapa mestinya kita, tetapi tidak orang lain yang patut lebih sesuai merasakan. Kerana Allah sudah pun memilih dan bersebablah kita adalah hamba yang dipilih. InsyaAllah, mana-mana ujian yang manusia jalani, ia akan menjadi kemenangan terbesar dalam kehidupan baru kita nanti. Okey. Kalau boleh, macam biasa Zura, boleh scroll lah komen ke dekat skrin. Ya, yang diketahui bila bila nak scroll tu kan, dia macam nak keluar dari live. Try hari boleh tak? Okey, sekejap. Saya pun tolong sekali. Nampak dekat sini Adila Salim, Syazwani Azmi, Afifah, Ashrani, terima kasih Joy. Yang atas tak, dia tak, nak scroll ke atas dah. Takut terexit lah Sekejap. Okay, waalaikumsalam semua yang komen. Terima kasih. Okey, sekejap. Tu ada. Banyak yang bagi love ni. Ni Syazwani Azmi nampak benda bagi love. Hanim Syafinas, terima kasih Joyce. Aziman.
Okey. Jadi untuk makluman pada semua, saya suka ingatkanlah 11 Februari sampai 20 Februari insya-Allah, kita akan ada Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Okey. So Zura kita tak tahu lagi dapat datang ke tak sebab dia ada komitmen dengan skrip dia. Ya. Jadi insya-Allah kita doakan Apa? mudahan untuk semuanya. Dan minggu depan, nota 7, buah kesabaran lebih manis daripada madu. Sedap tajuk ni. Hmm. Nak tahu apa? Orang boleh dapatkan lah direct daripada kami. Dia punya buku tak mahal pun. Kalau ikut sini RM22. 20. Okay. So boleh DM kami atau pergi ke website. Dan kalau nak sign kena beli daripada Azura lah. Okey, itu saja daripada kami malam ni. Terima kasih semua. Minta maaf atas kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Kita tangguh dengan tasbih farah. Subhanallah wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Cik Amir.